Saya ingin jelaskan seperti mana kalau yang tertera dalam memorandum ini, yang disepakati bukan soal kedudukan atau habuan, tetapi prinsip dan dasar yang tertera pada soal apa yang disebut sebagai tata kelola yang baik atau good governance, dan juga soal pemacuan pertumbuhan ekonomi yang segar dan meyakinkan. Itu adalah petikan daripada apa yang diungkapkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam sidang media sejurus selepas menandatangani perjanjian pemuafakatan antara gabungan-gabungan parti di bawah Kerajaan Perpaduan yang dimeterai pada hari Jumaat. Bagaimana kita memahami perkara ini? Kerana suka atau tidak suka, inilah pertama kalinya kita memiliki sebuah kerajaan campuran yang digelar Kerajaan Perpaduan ini, dan juga ini juga adalah pertama kali kita melihat kepada MOU seumpamanya diletakkan dan juga dikongsikan untuk kita fahami dan juga untuk dijadikan garis panduan. Tapi ada yang mengatakan bagaimanakah ini memberikan pilihan dan juga demokrasi yang sebenar kepada ahli-ahli parlimen, dan akhirnya kita mahukan kestabilan politik sejauh mana ini mampu mengikat keseluruhan dan juga menjamin kepada kestabilan itu. Ada sesuatu perkara yang dicapai di aspek ini dalam pemeteraian semalam, tetapi bagaimana kita melihat ini dalam jangka masa panjang? Saudara Herizal Hazri, penganalisis ekonomi politik dan juga hubungan antarabangsa, bersama dengan kami dalam agenda Awani pada malam ini. Herizal, bagaimana kita memahami MOU perjanjian permuafakatan ini? Kita mungkin memahami dan juga melihat kepada MOU yang ditandatangani oleh Kerajaan Keluarga Malaysia Ismail Sabri dan juga Pakatan Harapan. Tapi apa yang dimeterai semalam adalah sesuatu perkara yang perlu dilihat dalam konteks semasa, konteks kerajaan perpaduan, dan bagaimana kita melihat soalan besarnya, mampukah kestabilan itu dijamin dengan MOU ini? Okey, terima kasih kerana menjemput saya kembali. Saya rasa ada beberapa perkara dekat sini. Yang pertama, apabila kita lihat kepada MOU ini sendiri, apa yang penting adalah saya rasa apa yang diketengahkan adalah kesepakatan yang mahu dibawa oleh ahli-ahli parlimen untuk berada di dalam gabungan ini. Dan pembacaan saya sebagai orang luar, dan saya juga bukannya orang undang-undang, so saya tidak mahu melihat ini sebagai legal process ataupun satu proses legal. Tentu sekali kita boleh melihat daripada aspek itu, tapi saya tak mampu untuk mendalami aspek itu. Saya lebih melihat kepada aspek political alliance. Jadi apa yang terang adalah apabila MOU ini ditandatangani, ia menunjukkan semacam ada komitmen dan kesepakatan antara parti-parti politik yang berlainan di dalam gabungan ini untuk terus fokus kepada membentuk satu kerajaan yang stabil. Itu perkara pertama. Nah, sama ada MOU ini legally binding atau MOU ini ataupun perkara-perkara dalam MOU ini dapat diolah atau tidak, tentu sekali ini bukan kali pertama ada MOU antara parti-parti politik yang berlainan di Malaysia, tetapi mendalami MOU itu saya rasa ini adalah kali pertama kita melihat MOU yang begitu terperinci. Jadi saya rasa ini akan diujilah, sama ada ia dapat diungguli, dapat terus kesepakatan itu terus dijaga. Tetapi satu perkara yang lebih penting di sini adalah kita harus berfikir sama ada kestabilan kerajaan itu, apakah ia tergantung hanya kepada kesepakatan ahli-ahli parlimen di dalam parlimen. Itu satu aspek yang penting, kerana kalau ada ahli parlimen yang bergerak dan sebagainya mungkin tidak cukup majoriti. Tetapi apabila kita bercakap tentang kestabilan politik, rangka luasnya adalah lebih besar. Rangka luas yang satu mungkin di antara gabungan-gabungan parti politik itu mereka harus terus berada dalam satu muafakat. Tetapi yang lain, contohnya kalaupun tidak berubah nombor-nombor di dalam parlimen itu, maksudnya berapa ahli parlimen yang menyokong blok yang mana dan sebagainya. Tetapi kalau tidak ada polisi yang jelas contohnya, atau tidak ada rangka kerja yang baik, atau menteri-menteri di kementerian-kementerian tidak dapat menjalankan tugas-tugas mereka dengan baik,
Ini juga mungkin akan menyebabkan kerajaan itu tidak stabil. Saya cuba untuk ingat di dunia ini, adakah mana-mana kerajaan yang kita boleh cakap dia itu dapat stabil dengan hanya mempunyai satu blok sokongan di parlimen sahaja. Dan saya gagal nak jumpa contoh. Maksudnya kita boleh ada kerajaan yang undi mereka di parlimen adalah kukuh, tetapi kalau masalah ekonomi tidak ditangani ataupun masalah sosiopolitik tidak ditangani, ia juga tidak stabil. Macam mana kita nak mendefinisikan kestabilan itu? Kerana kestabilan ini seringkali diherutkan menerusi acuan politik parti-parti tertentu. Sebelum pilihan raya sudah pasti perkataan kestabilan itulah yang dicanang mengikut kotak pemikiran dan juga kemahuan parti-parti politik. Tapi pilihan raya sudah tamat, kestabilan itu yang mana kita takrifkan sekarang? Sebenarnya adakah nombor semata-mata atau macam mana? Itu dia. Kerana kefahaman kita di Malaysia adalah semenjak 2-3 tahun yang lepas ini, ketidakstabilan itu adalah kerana pergerakan lompatan itu. Mahupun lompatan ataupun orang cakap geseran dan sebagainya. Jadi pemahaman secara general, secara amnya adalah kalau parti-parti politik ini dapat sepakat, maka kita boleh ada kestabilan politik di dalam negara kita. Itu kefahaman kita. Tetapi itu sebenarnya daripada segi teori saja. Contohnya, walaupun saya bagi contoh yang mudah, walaupun katakan parti politik itu sangat sepakat di parlimen, tetapi masalah kenaikan harga barang tidak dapat dikawal, masalah perumahan tidak dapat dikawal, masalah pekerjaan ataupun peluang-peluang pekerjaan tidak dapat dicipta. Nah, makanya tidak stabil juga negara itu nanti. Jadi kalau soalannya sebenarnya kestabilan itu datang daripada mana, kita harus faham idealisme dan konsep falsafah demokrasi itu sendiri. Kestabilan sesuatu sistem bergantung kepada bukan pemain-pemain elit di dalam sistem itu, tetapi kestabilan itu adalah apabila rakyat dapat merasakan bahawa mereka dapat hidup di dalam satu sistem yang dapat menguntungkan mereka dan dapat memberikan mereka ruang untuk berniaga dengan lebih baik, dapat menimba ilmu, dapat mencari ruang pekerjaan, dapat memberikan buah fikiran dan sebagainya. Jadi terlalu banyak variabel apabila kita mengatakan tentang sama ada boleh atau tidak sesuatu kerajaan itu stabil. Apa yang kita lihat adalah satu daripadanya. Dan apa yang saya cuba cakapkan adalah ini dapat membantu menstabilkan, tetapi mungkin ini bukan ultimatum. Jadi kita perlu, dan saya rasa sebenarnya ini adalah satu permulaan yang baik. To be fair, ini adalah satu permulaan yang baik kerana kita juga tahu kalau ada pergerakan yang sangat kronik di dalam parti-parti politik contohnya, itu juga akan meruntuhkan mana-mana kerajaan. Tetapi ini tidak boleh dilihat sebagai satu-satunya solusi untuk kestabilan kerajaan, mana-mana kerajaan pun di dunia. Tapi naratif perlu berubah kerana kita tidak mahu persepsi bahawa setiap kali nak buka sidang Dewan Rakyat, kita akan bercerita mengenai menguji keabsahan, kita bercerita mengenai cukup nombor, tidak cukup nombor. Kerana itu seolah-olah trauma di kalangan ahli-ahli politik sejak tahun 2020. Kita rakyat sudah buat keputusan dan juga rakyat mahu move on. Sejauh mana kita membaca di kalangan rakyat bagaimana mereka ingin melihat wakil-wakil rakyat buat kerja dan naratif itu perlu diletakkan dengan sebenarnya. Benar, MOU ini sudah dimeterai. Ini salah satu caranya untuk ada kesepakatan itu diletakkan di atas kertas, dapat diakses, dapat dibaca. Kerana banyak juga rundingan-rundingan politik yang kita tidak ketahui dalam bilik-bilik kecil yang cukup eksklusif di hotel-hotel. Tapi bagaimana kita bermula dan juga bergerak move on ke hadapan? Ada MOU ini dan juga mengubah naratif. Kalau sidang Dewan Rakyat tu cerita pasal polisi, cerita pasal kemahuan rakyat, bukan lagi cerita berapa banyak blok saya dapat. Ya, jadi harapan saya tentu sekali selepas kita dah melepasi fasa ini, dah ada pun MOU dan mungkin akan undi percaya akan dipanggil pada sidang parlimen yang akan datang.
Jadi saya setuju kita harus move on and kita kena lihat kepada polisi-polisi yang lebih baik untuk negara ini ya. Tapi itulah seperti yang mudahnya kesepakatan ini in English kalau boleh mohon it can be a grouping of bad ideas, right? Kesepakatan juga. What we want is a grouping of good ideas. Pertentangan idea juga masih lagi diraihkan. Jadi persoalannya sekarang ni, bagaimanakah kita mencambah idea-idea yang baik? Bagaimanakah kita dapat mencari solusi-solusi terkini untuk permasalahan, challenges yang kita sedang hadapi di Malaysia? Bukan saja Malaysia, semua negara di dunia. Tentu sekali ramai yang akan mengatakan bahawa good ideas will come out from a healthy debate, right? Kalau kita ini mempunyai healthy debate, kita mempunyai ruang untuk memberikan buah fikiran dan itu semua berlaku, ya kemungkinannya kita akan dapat idea-idea yang baik dan idea-idea yang baik ini boleh menjurus kepada pembinaan polisi-polisi yang mempunyai impak yang positif untuk negara kita. Tetapi apakah dengan adanya kesepakatan yang rigid ini akan mengongkong contohnya good policy debate? Saya harap tidak, ya. Because kalau ia mengongkong good policy debate, contohnya kalau semua harus mengikut sahaja ataupun semua harus toe the line, ya, apa yang kita khawatiri adalah dalam sistem demokrasi ini itu mungkin tidak akan mendatangkan buah fikiran yang sempurna lah. Saya nak berhenti rehat seketika dahulu, tapi sudah pasti ini kali pertama kita melihat parti-parti yang berbeza ideologi politik duduk dalam dan juga membentuk kerajaan. Hairizal menyebut mengenai keperluan untuk ada perdebatan yang sihat dan juga pertentangan idea. Ini satu perkara yang dipelajari apabila tahun 2018 Pakatan Harapan menjadi kerajaan, ada pertentangan idea yang begitu. Rakyat kata, terlampau chaotic dekat situ. Tak ada WhatsApp group ke? Ini persepsi rakyat. Tapi bagaimana kita dapat menangani perkara ini dengan baik? Adakah perlu datang dalam uniform idea di kalangan parti-parti berbeza ini ataupun bagaimana? Dan realitinya, kita bercerita perjalanan parti-parti politik. Tahun depan akan ada pilihan raya negeri, akan ada juga pemilihan-pemilihan parti dan sebagainya. Apakah mungkin perkara ini dilihat dalam konteks yang lebih besar? Itu kita bincang selepas ini. Kita berhenti rehat seketika dahulu, kita jumpa lagi selepas ini. Okey, kita bercerita mengenai perjanjian permufakatan antara parti-parti politik yang dimeterai pada hari Jumaat. Saudara Hairizal bersama dengan saya. Hairizal risau mengenai, bukanlah risau, satu kebimbangan ialah tidak adanya perdebatan yang sihat apabila ianya diikat dalam satu MOU. Contohnya. Tapi dalam masa yang sama juga, kerajaan perpaduan ini juga dibentuk dengan perbezaan ideologi dan juga cara-cara berpolitik yang sungguh berbeza sebelum PRU15. Bagi penganalisis demokrasi mengatakan ini satu yang baik. Kerana kita ada satu fasa yang mana parti-parti politik dapat berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada rakyat. Tapi apabila berada dalam kelompok kerajaan perpaduan, bagaimana naratif yang demokrasi lebih sihat itu dapat muncul? Kerana akhirnya nanti kita akan ada pilihan raya negeri, setiap parti juga akan ada pemilihan-pemilihan parti masing-masing. Sudah pasti ideologi dan juga idea setiap parti itu perlu diangkat dan juga perlu ditolak. Adakah kita melihat bahawa kerajaan perpaduan itu perlu diuniformkan di pelbagai peringkat ataupun bagaimana? Tak, bagi saya beginilah. Kerana there are always levels, ya. Maksudnya apabila kita mempunyai perdebatan yang hebat, ya, rakyat mungkin akan merasakan kerajaan ini tidak stabil. Tetapi saya rasa group ke asal ya. Tapi saya merasakan bahawa ini adalah satu proses dan rakyat dan kita pengundi-pengundi juga harus faham bahawa ini adalah satu demokrasi yang sihat. Tidak semestinya apabila parti-parti politik ini berbeza pendapat dan mereka akan terus meninggalkan polisi mereka. Kita tidak boleh ekstrim, ya. Contohnya kalau ada perbezaan pendapat tentang sesuatu itu boleh sahaja, ya. Tetapi itu tidak bermakna bahawa keabsahan itu terus akan hilang di parlimen. Dan saya rasa ini rakyat harus faham dan saya rasa untuk ahli politik juga saya harap mereka terus mendukung kerana ini adalah sesuatu yang sihat, ya, untuk bergerak ke depan. Tapi saya nak cakap satu lagi, ya, tentang MOU ini. Sebenarnya
parti disiplin di Malaysia ini, yang saya pernah katakan dulu, ini bukan perkara yang baru. Contohnya apabila Barisan Nasional pada masa dia mendapat 2/3, tentu sekali usul-usul pengerusi Barisan Nasional, Perdana Menteri pada waktu itu akan disokong oleh ahli-ahli Parlimen Barisan Nasional. Ada atau tidak ada MOU itu perkara lain. Ya. Tapi kesefahaman itu Itu almost automatic. Bezanya pada hari ini kerana kita tidak ada satu koalisi yang memang di bawah satu payung contohnya. Jadi payung ini mempunyai pelbagai koalisi di dalamnya. Jadi ia harus diletakkan di situ, it has to be spelled out supaya dapat kita lihat buktinya bahawa kesepakatan itu akan datang. Jadi bagi saya MOU ini tidaklah begitu janggal, ya, kerana memang disiplin parti itu selalu is exercise di dalam negara kita. Tetapi apa yang kita harapkan, kerana saya melihat ini sebagai satu proses mendewasakan demokrasi di Malaysia. Apabila kita bercerita tentang mendewasakan demokrasi ini, bukan sahaja mendewasakan ahli-ahli parlimen, tapi ia juga mendewasakan semua orang yang berada di dalam sistem demokrasi itu sendiri. Jadi apabila kita di dalam proses mematangkan diri kita sendiri, kita harus faham bahawa perbezaan pendapat itu adalah satu perkara yang normal. Dan tidak semestinya kalau ada perbezaan pendapat, makanya sistem itu akan runtuh. Dan juga saya argue perbezaan pendapat itu sebenarnya kalau kita dapat manage, kita dapat kawal selia dengan baik, perbezaan pendapat itu boleh mendatangkan kepada buah fikiran yang lebih baik. Kalau kita ni tak ada idea-idea lain, idea kita sendiri saja, jadi mungkin kita tidak ke mana-mana. Jadi apa yang penting pada hari ini, saya rasa, dan ini saya nak ulang lagi lah, apa yang penting pada hari ini adalah jangan kita lihat bahawa keadaan ini atau MOU ini ataupun gabungan kerajaan ini akan goyang atau akan mudah dicabar dan sebagainya. Kita harus memberikan satu sikap yang ataupun confidence untuk kerajaan ini diberi ruang untuk bertahan. Bukan saja bertahan, tetapi buat kerja dan sebagainya. Ya, buat kerja dengan baik, diberi ruang untuk implement polisi-polisi yang baik dan sebagainya. That is the real test. MOU ini bukan test. Bagi saya, undi percaya atau tidak percaya itu pun bukan test. The real test is apabila kita lihat 3-4 bulan, 6 bulan dan sebagainya selepas ini bahawa kerajaan ini mampu untuk implement good policy, untuk dapat membangunkan ekonomi dan sebagainya. Dan impaknya akhirnya kepada rakyat. Satu perkara juga yang diletakkan dalam MOU ini adalah Majlis Perundingan dan Timbang Tara. Di mana itu yang kita katakan tadi, apabila ada perbezaan pandangan dan sebagainya, ini dapat diuruskan dengan baik. Dan juga majlis ini berperanan untuk memastikan segala terma dipersetujui supaya perjanjian persefahaman itu dapat dilaksanakan dengan cermat dan teratur. Bagaimana kita melihat bahawa ini adalah cara yang baik untuk menguruskan perbezaan pandangan? Dan satu lagi sisi, kalau saya nak tambah soalan saya, ialah bagaimana kita melihat bahawa ini dapat berikan keyakinan kepada pemerhati-pemerhati di luar Malaysia. Bagaimana kita menguruskan pasca pilihan raya? Bagaimana kerajaan ini berfungsi sebagai satu pasukan gerak buat kerja? Saya rasa struktur yang dibina itu tentu sekali boleh membantu. To be fair, tentu sekali kalau ada perbezaan dan sebagainya, ia harus dikawal supaya ia tidak melarat. Kerana fokusnya adalah kerajaan yang stabil. Kerana kalau kita ada kerajaan yang stabil, kita boleh buat kerja dengan lebih baik. Jadi tentu sekali saya rasa ini adalah satu struktur yang dibuat untuk mengawal selia perbezaan-perbezaan ini supaya ia dapat dibincangkan dengan lebih baik dan boleh mendapat solution. Jadi tidak ada masalah untuk kita ada struktur-struktur sebegini. Jadi fungsinya saya rasa agak jelas dan objektifnya juga adalah agak jelas. Tetapi sekali lagi, apakah struktur ini dapat membantu membuahkan hasil-hasil yang lebih baik ataupun struktur ini dibuat hanya untuk to keep the government in place? That's two big questions, very, very separate things. Kalau struktur ini dibuat dan dia dapat
membawa buah fikiran yang berlainan dan mencambah idea-idea yang baik daripada buah fikiran yang berlainan ini, ya tentu sekali ini sesuatu yang sangat positif. Dan ini satu bentuk bagi saya kematangan demokrasi itu sendiri. Tetapi kalau struktur ini digunakan untuk oppress ya pemikiran-pemikiran yang berlainan, dan tentu sekali itu tidak healthy lah, tidak begitu baik lah. Kalau struktur yang tidak sihat itu sudah pasti tidak sesuai dengan dinamik dan juga iklim kerajaan dan juga campuran-campuran parti ini. Bukankah itu makan diri juga nanti? Well, kalau mengikut logiknya tentu sekali. Kerana saya tidak percaya apa jua sistem yang kita ada di dunia ini yang dapat mengawal 100% perbezaan pendapat. Kerana we are dealing with humans. Ini manusia. Walaupun di dalam sistem struktur yang sangat-sangat rigid ya, fasism contohnya, struktur yang sangat rigid, tentu sekali akan terus mempunyai perbezaan pendapat, dan tentu sekali akan kerajaan itu pun tidak, kita nampak ya dalam sejarah politik, tidak boleh bertahan juga. Sosialisme contohnya ataupun komunisme di mana cuma ada satu parti juga mempunyai perbezaan-perbezaan pendapat yang nyata. Jadi apa yang saya katakan adalah apa jua yang kita buat sebenarnya, kalau tujuan itu adalah untuk mengongkong, saya rasa ia tidak akan berjaya dan tentu sekali ia akan makan diri. Dan ini kita dah nampak. Dan itu bukanlah sesuatu yang kita nak di negara kita. Jadi seperti yang saya katakan, struktur-struktur ini baik, tetapi kita harus lihat bagaimana struktur ini dapat membantu memberikan buah fikiran dan program-program yang lebih baik untuk rakyat. Melihat ke hadapan, kita bercerita mengenai menteri-menteri sudah dilantik, timbalan menteri sudah dilantik, tapi apabila kita melihat kepada wakil-wakil rakyat, ini menuntut cara kerja yang berbeza, naratif yang berbeza, mesyuarah perlu lebih banyak, tidak mengira warna ini harus merentas parti, dan juga apabila nak diwujudkan dan juga bentang bajet dan sebagainya, perlu lebih banyak sesi-sesi mesyuarat dilakukan dan juga debate dan juga dialog dilakukan. Orang politik dah kena berubah cara politik mengikut silo dan juga mengikut warna-warna parti seperti dahulu. Cabaran untuk mereka dan juga bagaimana rakyat memandang dan juga menanti perkara ini berlaku. Dia sebenarnya bagi saya kesederhanaan itu adalah yang terbaiklah dalam apa jua bentuk yang kita mahu di dalam sistem kita. Ya. Kalau terlalu banyak musyawarah sangat pun nanti tak buat kerja. Kalau terlalu banyak fungsi dan agensi dan sebagainya, kita pun tahu dia jadi lambat. Ya. Dalam dunia pada hari ini tidak ada siapa yang menunggu kita untuk kita menyelesaikan masalah kita. Dunia beredar dengan begitu cepat. Ya. Alat perubahan alam, iklim sangat-sangat drastik. Ya. Kita juga melalui masa-masa yang sukar sekarang ini di Malaysia. Kita ada baru lepas ada tragedi dan sebagainya. Jadi kita perlu solution yang kukuh, yang cepat, out of the box contohnya, untuk kita terus memacu negara kita ke hadapan. Jadi untuk mencapai itu, bagi saya tentu sekali musyawarah penting dan sebagainya. Struktur-struktur ini should be in place. Tetapi kalau terlalu banyak sangat, ia mungkin boleh mengongkong. Dan ini pun bukan sesuatu yang positif lah. Ya. Rakyat bagaimana dalam tempoh sebulan atau 3 minggu ini, bagaimana Harizan melihat rakyat memerhati dan juga respon dan juga reaksi rakyat untuk melihat kepada perubahan struktur, cara bekerja dan juga dalam kerajaan pada hari ini dan juga pada minggu-minggu yang mendatang ini. Kerana akhirnya rakyat perlu juga menilai dan juga menjadi mata dan telinga dengan cara yang baik, dengan cara yang betul. Bagaimana kita melihat apa yang sudah berlaku di kalangan rakyat memerhatikan kepada perjalanan politik dan juga perjalanan pentadbiran ini? Tentu sekali ya, kerana pilihan raya yang lepas ini adalah antara pilihan raya yang bagi saya very highly contested lah. Kita tidak ada satu gabungan pun sebenarnya yang mempunyai majoriti yang jelas ya. Jadi bagi saya apabila kita berada di dalam keadaan yang sebegini, tentu sekali semua orang mahu ataupun dia punya harapan tu tinggi. Ya, dia harapan dia sangat tinggi. Okey, sekarang kita dah boleh bentuk kerajaan dan kita mahu kerajaan ini betul-betul dapat berfungsi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang sedia ada, nasional dan juga internasional ya. Jadi bagi saya itu adalah satu tanggungjawab yang berat ya. Jadi tentu sekali untuk kerajaan perpaduan ini mereka memikul satu tanggungjawab yang sangat-sangat berat, dan mereka harus menunjukkan bahawa sememangnya
gabungan perpaduan ini adalah gabungan yang terbaik untuk negara ini dan hasilnya dapat dirasai oleh rakyat. Jadi dalam interim itu, apa yang saya bangga dengan rakyat Malaysia, termasuk diri saya sendiri, adalah kita memang memberikan ruang dan kita mahu ahli-ahli parlimen yang telah pun dipilih membuat semacam tata cara kerja dan ruang ini digunakan sekarang ini untuk ada MOU dan sebagainya. Jadi walaupun harapan itu tinggi, kita masih memberikan ruang untuk mereka bergabung. It's a new coalition. Jadi kita pun we have to be fair. Kita tidak boleh menekan sangat kerana ini adalah koalisi yang baru, nak set up kerajaan yang baru dengan parti-parti yang berbeza. Tapi saya bangga bahawa rakyat Malaysia ini memberikan ruang itu. Dan saya harap bahawa ruang itu digunakan sebaik mungkin. Seperti yang saya katakan sebelum ini, apabila kita sudah melangkah ke dalam parlimen itu, kalau boleh tinggalkan warna di luar, tinggalkan logo di luar, utamakan rakyat, utamakan negara. Dan sudah pasti itu juga kami tunggukan 19 hari bulan dan juga sidang-sidang Dewan Rakyat yang seterusnya yang akan berlangsung. Terima kasih Harizal kerana bersama kami dalam agenda Awani pada malam ini. Harizal menyebut mengenai ruang yang diberikan oleh rakyat untuk orang-orang politik buat kerja. Sudah pasti ruang itu juga ditonton dan juga dilihat dan juga dianalisis oleh rakyat. Bukan saja kami di Astro Awani, tapi rakyat secara keseluruhannya. Dan ini adalah masa untuk semua orang buat kerja. Sekian saja agenda Awani untuk malam ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ada pandangan, ada cadangan? Teruskan bersama kami di platform digital kami. Assalamualaikum, salam sejahtera.